yang mana aku rasa Oda is being Oda. Marco the Phoenix, seorang karakter yang cukup hype. Hanya selepas dipujuk kawan lamanya Nekomamushi, dia setuju untuk datang ke Wano tanpa tahu pun hal atau selok-belok atau sebarang rancangan mahupun plan untuk menghadapi peperangan Wano kali ini. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's Kimi Skoverto, ready untuk berteori. Sebelum ni ramai gila nakama-nakama kita yang nak aku cerita tentang apakah yang bakal berlaku dalam chapter 1000 nanti. And I'm sure korang dah pun dengar teori-teori dari channel-channel teori dari seluruh pelosok dunia ni, dari Indonesia, dari English speaker-speaker yang lain-lain lah. Tapi tak tahulah korang ada dengar versi Arab ke Spanish ke kan. Tapi teori aku mungkin slightly berbeza dengan teori-teori yang lain. Sebab kalau nak tahu, kena tonton sampai habis. For me, chapter 1000 nanti will be the best chapter for this whole series. Why? Sebab yelah, angka 1000 kot. Nak kira 1 sampai 1000 pun penat. Ini kan pula nak lukis chapter demi chapter sampailah 1000, yang memakan masa 20 tahun lebih kan. Seperti mana yang kita boleh tengok dalam chapter lepas, kita boleh tengok betapa Oda seolah-olah macam nak ceritakan segala-galanya yang berlaku. Scene bertukar-tukar banyak dan cergas kefe. Scene Nami Usopp yang diselamatkan oleh Himaru, Komachio dan Otama dari Ulti dan Page 1. Scene Yamato yang menyelamatkan Momono cengeng dengan Shinobu dari Sasaki. Scene Law yang mencari Red Poneglyph untuk mengetahui rahsia klan D. Scene Kaido yang telah membantai habis pasukan Red Scabbard. Scene Big Mom yang berterbangan menuju ke arah bumbung Onigashima melalui life stage. Dan scene Luffy, Jinbei dan Sanji yang berlari-lari menuju ke arah Kaido. 5 scene penting dalam satu chapter yang bagi aku personally Oda nak selesaikan cepat-cepat untuk menceritakan perkembangan atau liputan semasa peperangan dan akan memfokuskan something big, mendedahkan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk chapter 1000 nanti. Mungkin untuk conclude liputan peperangan next chapter 997, Oda akan mendedahkan pula pasal anak-anak Big Mom, Karibu, pertarungan antara Carrot, Wanda dan Marco menentang Perospero, pergerakan Who's Who dan suara misteri yang didengari oleh Sanji. Dan begitu juga dengan kru Trafalgar di Waterloo yang dekat dalam Polar Tank tu kan. So ada 5 ke 6 scene juga. Ni just aku punya ramalan je lah Terserah kalau korang nak percaya ke tak. Tapi apa-apa pun, jom kita start berbahas tentang what possibilities will happen in chapter 1000. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Skoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudamo. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Joy untuk satu, joy untuk dua, joy untuk semua. Alright, dalam melihat kepada kemungkinan apa yang akan berlaku dalam chapter 1000 nanti, kita perlu melihat balik pola atau trend Oda dalam chapter-chapter genap yang lain. So mungkin teori ni sama macam teori-teori yang lain, cuma yang membezakannya adalah pada pandangan aku dalam chapter-chapter penggenap yang lain, contoh chapter 1, chapter 50, chapter 100 dan chapter 500, Oda memperkenalkan watak-watak king, watak-watak raja dalam setiap chapter ni. Contohnya dalam chapter 1, kita diperkenalkan dengan Goldie Roger, the Pirate King. Chapter 50, kita diperkenalkan dengan Dracula Mihawk, the Sword King. Dalam chapter 100, kita diperkenalkan dengan Monkey D. Dragon, the King of Revolutionary Army. Dan dalam chapter 500 pula, kita diperkenalkan dengan Silver Relic, the Dark King. So, king yang mana korang rasa akan diperkenalkan Oda kalau mengikut spekulasi aku ni lah kan? Alright, sebelum menjawab persoalan tersebut, mari kita telusuri dulu watak-watak yang masih lagi misteri sehingga ke hari ini yang juga mungkin dianggap sebagai king. Dan kalau ada yang aku miss, korang boleh komen kat bawah, okay? Maksud aku, watak misteri ni watak yang kita belum tahu lagi rupa dia macam mana. Hanya diperkenalkan dalam bentuk bayangan atau kita boleh kata sebagai dalam bentuk siluet. Alright, first aku nak sentuh, of course, Im Sama. So apa yang kita tahu pasal dia? Dia ni diperkenalkan dalam chapter 906
di muka surat terakhir. Sebaik saja Doflamingo bertanyakan Magellan, adakah kau ditugaskan untuk menjaga aku daripada assassin ataupun pembunuh upahan? Takut kalau aku buka pekung, buka mulut pasal harta rahsia yang terdapat di Marijoa. Terus scene beralih ke Marijoa dan menunjukkan bentuk badan Im Sama yang berjalan masuk ke dalam satu pintu gerbang besar sambil memegang poster bounty Luffy dan beberapa poster bounty yang lain, dan sambil melihat ke arah satu topi jerami besar. Tapi pasal harta rahsia yang dimaksudkan oleh Doflamingo tu kita skip dulu Dan selain tu, apa yang kita tahu, Im Sama juga merupakan individu yang memegang tampuk kepimpinan yang tertinggi dalam sistem birokrasi world government. 19 daripada 20 kerajaan terdahulu berada di bawah dia, termasuklah The Five Elders atau kita kenali sebagai Gorosei pun tunduk di depan Im Sama, dan dia jugalah yang bertahta di MT Throne tu. So bolehlah kiranya kita kata bahawa Im Sama merupakan king dalam dunia One Piece ni. So adakah dia akan diperkenalkan dalam chapter 1000 nanti? Maksud aku diperkenalkan, kita nampaklah muka rupa paras dia macam mana kan. Alright, relax dulu. Okay, kemudian kita ada satu lagi watak siluet yang lain, iaitu Rock D. Zebek. So sebagaimana yang kita tahu, sebelum Gold D. Roger bergelar Pirate King, ada seorang pirate ni yang matlamat dia juga untuk menjadi The Pirate King, kata Sengoku. So Zebek pertama kali diperkenalkan dalam chapter 957 muka surat 6 semasa Sengoku mendedahkan tentang lanun legendaris yang dirahsiakan oleh world government, iaitu Rocks Pirate. Matlamat dorang, aktiviti dorang, anggota dorang dan how geng lanun ini ditumpaskan. So to consider Zebek as a king yang akan muncul dalam chapter 1000 ni juga mempunyai kemungkinan yang tinggi, sama macam Im Sama. Calon seterusnya adalah Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk pertama kali diperkenalkan dalam chapter 684 muka surat 18. Semasa Caesar teringatkan saat dia nak letupkan sebuah bangunan di Panghazard. So untuk aku personally, Dr. Vegapunk ni bolehlah dianggap sebagai king dalam ilmu research dan ilmu saintis ni. Seorang yang genius. Kita boleh tengok even Caesar sendiri tak mampu menghasilkan artificial devil fruit yang sempurna macam yang Vegapunk buat. Dan pada aku, Vegapunk fail untuk eksperimen gigantification pun disebabkan proses tersebut sangat-sangatlah kejam. Sebagaimana yang kita boleh tengok dalam chapter tersebut, Caesar ada menerangkan yang Vegapunk gagal menghasilkan bangsa gergasi artificial. Dan genius tak geniusnya Vegapunk ni sampai dia dapat menghasilkan senjata yang mampu untuk mengganti sistem Shichibukai sendiri. Kita sedia maklum betapa berbahayanya sistem Shichibukai ni, sampai mampu untuk menawan satu kingdom macam Dressrosa dan hampir-hampir menawan satu lagi kingdom yang bernama Alabasta. Tapi dengan kekuatan sebesar tu pun, orang yang macam ni yang berada dalam Shichibukai pun digantikan, iaitu sistem SSG yang mana dilihat lebih layak dan hebat untuk menggantikan sistem Shichibukai. Dan mungkin juga Dr. Vegapunk the Scientist King ini akan diperkenalkan. And finally dalam list aku untuk watak siluet adalah Admiral Green Bull atau Ryokugyu. So dalam chapter 905 muka surat 13 kita diperkenalkan dengan Admiral Ryokugyu dalam bentuk bayangan yang dilihat berborak santai dengan Admiral Fujitora tentang sistem SSG di Marijoa. Dan dalam chapter 925 muka surat 11 kita mengetahui yang Fujitora bersama-sama Ryokugyu telah bertarung dengan Commanders of Revolutionary Army bersama Chief of Staff Sabo. Dan natijah dari pertarungan tersebut, dalam chapter 956 muka surat 11 kita mengetahui yang terdapat satu berita yang sangat-sangat buruk berkenaan Sabo yang masih menjadi tanda tanya. So disebabkan Admiral bolehlah digolongkan dalam golongan kelas atasan lah juga kan. So possibly Ryokugyu juga akan diperkenalkan. Tapi belum habis lagi perbahasan ni. Dengar dulu. So hasil dari intaian aku dalam chapter-chapter penggenap dari chapter 1, chapter 50, chapter 100 dan chapter 500, perkara pertama yang kita tahu adalah Oda telah memperkenalkan kepada kita watak jagoan, watak-watak yang bergelar king. So possibly mereka-mereka ni mungkin berada dalam list. Cuma kalau kita tengok balik untuk chapter 50, 100 dan 500, sebelum kemunculan Mihawk, Dragon dan Silver's Relic, tak ada satu pun siluet untuk dorang melainkan Mihawk je lah. Sebelum diorang diperkenalkan, just nama samaran dorang je disebut sebelum tu, macam kes Mihawk kan. Sebelum diperkenalkan dalam chapter 50, dalam chapter 49 muka surat 2,
kedua, nama samaran dia sahaja disebut dulu oleh owner Zef semasa dia mendapat berita bahawa fleet Dawn Creek semuanya ditenggelamkan oleh satu orang sahaja. So kalau sesuatu watak penting atau watak king yang nak diperkenalkan dalam chapter genap untuk chapter 1000 ni, dan chapter tersebut belum ada siluetnya dan hanya disebut-sebut je nama samaran dia, mungkin watak yang paling sesuai adalah Joy Boy. Okay, relax dulu. Ni spekulasi atau teori aku je. Watak Joy Boy ni pertama kali disebut dalam chapter 628 masa Nico Robin jumpa satu poneglyph special di Sea Forest dekat Fishman Island dulu. So sebagaimana Mihawk tadi, bukan sekadar siluet, nama sebenar Joy Boy pun kita belum tahu. Pasal untuk seseorang legenda, Joy Boy bagi aku bukan nama sebenar dia, possibly nama simbolik kepada sifat dia ataupun perangai dia, perangai periang. Alright, selain dari itu, aku ada seorang lagi individu yang mungkin akan muncul dalam chapter 1000. Ni cuma pendapat aku juga pulang pada korang nak percaya atau tak. Alright, individu tersebut yang aku maksudkan adalah bapa kepada Shanks. Alright, relax dulu. Aku ada pembuktian. Dalam chapter 434, muka surat 6, kita dapat melihat Shanks telah bertandang ke kapal Moby Dick milik Whitebeard. Dan Whitebeard mengatakan yang parut dia terasa sakit di saat dia melihat wajah Shanks. So point ni aku dah guna pun sebelum ni dekat dalam video-video aku sebelum ni. It just kalau kita nak kata parut tersebut Whitebeard dapat dari Roger pun bagi aku personally kurang tepat. Pasal parut yang menyebabkan kita akan sentiasa teringat adalah parut yang disebabkan oleh musuh. Yes, Roger dianggap sebagai seorang musuh oleh Whitebeard, but Whitebeard juga menganggap Roger sebagai kawan sampai diorang boleh relax-relax minum sake kan dekat satu pulau dekat Cherry Blossom tu, siap bagi pinjam Oden lagi masuk ke dalam kapal Roger. It just pada aku parut yang menyebabkan terasa sampai sekarang adalah parut yang diperolehi dari musuh sebenar yang dia teringin sangat nak balas dendam atau hapuskan. Sebagaimana yang kita dapat melihat, Shanks juga ada parut kat mata dia yang masih terasa yang dibuat oleh Blackbeard. Begitu juga dengan Kaido, ada parut yang dia masih terasa yang dibuat oleh musuh dia iaitu Kozuki Oden. Begitu juga dengan Luffy, parut yang dia masih terasa adalah parut yang dibuat oleh Akainu. Seperti mana yang kita boleh lihat dalam chapter 650 muka surat 6, Luffy dilihat memegang dada dia semasa Jinbei sebut nama Akainu. So, possibly Bapak Shanks akan diperkenalkan dalam chapter 1000 nanti. Dan apa yang menariknya, pada tahun 2017 dalam sebuah jam festa, Oda mengatakan yang dia akan memperkenalkan satu watak The Lurking Legend ke dalam arc Wano nanti, yang bakal menjadi the greatest enemy ever for Mugiwara, yang bakal menyekat kemarahan dia. Dan Oda juga mengatakan bahawa That Lurking Legend ada kaitannya dengan Whitebeard, dan katanya nanti pertarungan Mugiwara dengan That Lurking Legend akan menjadikan peperangan Marineford terlihat comel atau kecil. So aku rasa personally Bapak Shanks lah Lurking Legends tersebut. So sebelum ni aku ada buat teori tentang kemunculan Shiki ke Wano yang juga possibly menjadi the Lurking Legend, yang juga ada kaitan dia dengan Whitebeard. So korang boleh klik link kat bawah, okay? Tapi aku tak sure lah memandangkan ramai penteori-penteori yang berteorikan benda-benda yang hampir sama dengan huraian yang berbeza-beza ni kan. Mungkin Oda nanti pula akan twist. Alih-alih Oda cerita pasal Mak Luffy, tak pasal-pasal. Yelah, Oda ni pun bukan boleh harap sangat, kaki prank juga dia ni. Aku ingat lagi masa dia cerita pasal Yamato dulu lah, my son konon. Kepala otak dia, son tu anak lelaki. Apa bangang lah tiba-tiba keluar betina pula. Alright, so inilah teori aku kalau kita melihatkan chapter-chapter genap dalam One Piece selama ni kan. But aku ada satu lagi buah fikiran pasal aku ni suka fikir di luar kotak sikit. Kalau kita tengok chapter 1, 50, 100 dan 500 sahaja untuk menjadikan chapter penggenap, bagi aku tak fair. Why not kita tengok semua terus chapter-chapter penggenap yang lain. Maksud aku setiap interval 50 chapter. Apa yang Oda cuba perkenalkan. Dan kat sini aku ada dapat beberapa info menarik dan clue jugalah untuk dikongsikan. Okey, chapter 1 kita ada Roger, 50 kita ada Mihawk, chapter 100 kita ada Dragon. Alright, jom kita tengok setiap interval 50 chapter ada apa. Chapter 150 kita boleh melihat Luffy mencekak muka Wapol, yang dia cakap dia tak kisah seseorang itu raja atau god sekalipun, dia akan menjadi eneminya. Dan nampak dah disebut sekali lagi dalam chapter 996 baru ni, The Law teringatkan Corazon. Corazon bagi tahu yang clan D adalah musuh alami para god. Kemudian dalam chapter 200 kita diperkenalkan dengan mod transformasi Luffy terbaru, iaitu mod air Mizu Luffy. So mungkinkah akan menjadi clue untuk next transformation untuk Luffy. Jom kita tengok yang lain pula. Chapter 250 kita ada Orb Dragon, yang walaupun kita tahu serangan Orb Dragon Satori ni tak adalah kuat mana pun, tapi kenapa di highlightkan menjadi
tajuk chapter tersebut. Tak apa, chapter 300 kita dapat melihat Enel terbang ke bulan setelah tewas di tangan Luffy. Adakah kemungkinan bulan adalah tempat para dewa satu ketika dahulu yang mungkin membawa kita kembali kepada point God dalam chapter 1000 nanti? Dalam chapter 350 pula, Kokoro ada mention pasal ancient weapon. Chapter 400, Kokoro kaitkan Luffy dengan Roger dan another devil fruit yang boleh diterapkan kepada benda yang mungkin ada kaitan dengan SSG nanti. Chapter 450, General Zombie diperkenalkan yang consist of Ryuma dan X-Rocks Pirate, Captain John dan Silver X, yang mungkin kita akan melihat wajah sebenar Rock di Zebek dalam chapter 1000 ataupun dia punya kru semua. Chapter 550, Oda reveal siapa Bapa Ace. Mungkin kali ni Oda reveal siapa Mak Luffy pula. Dan juga orang tua misteri yang dikatakan sebagai Skopper Gaban yang mungkin ada kaitan dengan kemunculan Gaban dalam chapter 1000 nanti. Chapter 600, Reunion kru Mugiwara, yang mana mungkin nanti reunion untuk Mugiwara Grand Fleet pula. Chapter 650, Ancient Weapon disebut lagi, mungkin dalam chapter 1000 nanti Ancient Weapon yang sebenar macam Uranus atau Pluton akan timbul, akan keluar, muncul sebiji-sebiji kan, macam mana kita tengok Poseidon. Chapter 750, kemunculan Sabo menghentikan Marine, yang mana mungkin kita boleh nampak nanti kemunculan Sabo ataupun pasukan Revolutionary Army di Wano. Chapter 800, Straw Hat Grand Fleet dibentuk. Chapter 850, Pudding reveal sebagai antagonis. Chapter 900, kru Mugiwara dikatakan terkorban. Chapter 950, which is chapter yang selari dengan anime. Episod 951 yang keluar baru ni, Law telah ditangkap. So the reason why kenapa aku bangkitkan semula chapter-chapter penggenap yang interval 50 ni adalah sebab, to be fair, maksud aku, kenapa kita tengok 1, 50, 100 dan 500 saja? Kenapa kita tak tengok yang interval yang lain juga kan? So inilah possibilities daripada apa yang aku cari, apa yang aku buat research kebelakangan ni, dan aku melihat yang tak fair kalau kita just nak katakan dalam chapter 1000 nanti kita nak tahu orang mana yang datang. Mungkin dalam chapter 1000 nanti event apa yang akan berlaku, ataupun selain daripada orang yang diperkenalkan, begitu juga dengan benda apa yang akan diperkenalkan, macam sistem SSG, ancient weapon, ataupun perkara-perkara yang macam tadi Orb Dragon tadi kan, apa yang Oda cuba nak bawa dalam chapter 1000 nanti. So aku bagi tahu all these things supaya kita tengok pada skop yang lebih luas sikit rather than 4 chapter tu je kan. So what do you think guys? Comment down below. Alright gang, that's all I have untuk perkongsian kali ni. Dan hari ni dalam segmen SNF aku nak highlight satu channel nakama kita yang bernama Ikmal Afif Channel. Dia menghasilkan konten mukbang dan react to music video. So kepada penggemar makanan dan food hunter sekalian, korang boleh check out Ikmal Afif Channel. Dan jom guys, kita sama-sama support nakama kita. You guys are awesome. Kalau korang nak aku promote business, service or media sosial korang, DM IG Kimi Skoverto, okay? And gang, before I end, sedikit renungan. Berhentilah dari melakukan 5 perkara ni. Berhentilah menyukakan orang lain, sebab lagi bagus kita sukakan Allah. Hentikan perasaan takut untuk berubah, kerana Nabi sendiri menganjurkan kita untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Berhentilah hidup dalam perkara yang lepas, kerana bila kita terlalu terkenang-kenang perkara yang lepas-lepas, lama-lama kita akan menjadi murung, dan disitulah ruang terbaik untuk syaitan menyerang. Move on! Berhentilah merendah-rendahkan diri sendiri. Sebaliknya berusahalah mencari sinergi dalam diri supaya kita mengetahui titik kekuatan kita. And lastly, stop overthinking. And you know what I mean. Stop thinking a lot. Action is more important. Don't walk your word, run it. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi